Baiklah, untuk melihat kepada unjuran Bank Negara tersebut, kita bersama Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Saari, Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UPM. Doktor, apa maknanya unjuran KDNK negatif 2.0% dan juga positif 0.5% pada tahun 2020 oleh Bank Negara ini kepada pengguna dan juga perniagaan? Kalau kita lihat daripada negatif 2% ini penting untuk kita fahami apa maksud nilai ini ya. Ia bukan bermaksud bahawa ekonomi kita tidak bergerak, ekonomi kita bergerak cuma lebih perlahan berbandingan tahun lepas, tahun 2019. Contohnya kalau tahun lepas kita berjaya mencipta duit ataupun menjana duit sebanyak 100 bilion. Untuk tahun ini kalau negatif 2% itu maksudnya kita hanya berjana 98 bilion, terkurang 2 bilion ya. Jadi apa kesannya kepada yang paling penting adalah kesan kepada guna tenaga ataupun pekerja kat luar sana. Sebabnya kita tahu tahun ini akan ada graduate, akan ada orang yang lepasan sekolah akan masuk ke alam pekerjaan. Jadi jika negatif 2% ini bermakna saya anggarkan secara puratanya, secara roughnya ataupun secara aggregate-nya akan ada pertambahan satu mata iaitu pengangguran ya. Dianggarkan lebih kurang mungkin 150,000 orang akan tidak ada kerja dalam tahun 2020. Bagi konteks perniagaan pula sebenarnya ia tidak teruk sejejah seperti mana pengangguran dan juga pekerja kat luar sana. Mungkin akan ada yang akan terkesan teruk, akan ada yang tidak terkesan atau terkesan yang minimal ya. Kalau kita lihat negatif 20% ini bermakna bahawa perniagaan boleh berjalan seperti biasa, cuma profit ataupun keuntungan yang akan dijana pada tahun ini sedikit rendah berbandingan tahun lepas. Tapi yang paling penting sini adalah negatif 2% untuk kita fahami adalah kepada pekerja dan juga pengangguran di luar sana. Doktor, adakah kita akan melihat kepada lebih banyak perniagaan akan gulung tikar terutama kepada SME? Nak kata persoalan kepada gulung tikar ataupun tidak bergantung kepada sejauh mana PKS itu menyesuaikan perniagaan mereka, mengubah strategi mereka dalam tempoh terutamanya dalam tempoh PKP ini ya, dalam tempoh sebulan PKP ini. Jika mereka mampu melakukan sesuatu perubahan dalam strategi pemasaran mereka, saya kira tidaklah mereka terkesan sangat. Nak kata gulung tikar itu terlalu awal untuk kita kata gulung tikar, sebab kalau kita kata lepas 14 April PKP tidak lagi dilanjutkan, maka peluang yang ada lebih kurang 6 bulan lebih untuk PKS untuk restore balik perniagaan mereka, peluangnya agak luas di situ. Jika mereka duduk diam dan tidak buat apa-apa, potensi untuk gulung tikar memang tinggilah. Lebih baik gunakan peluang yang ada, jangan fikirkan untuk gulung tikar, buat benda lain, gulung benda lain ke, lagi baik. Doktor, dalam masa yang sama juga, selalunya selepas tahun yang mencabar, tahun seterusnya akan sangat baik. Kenapa dan apa sinar yang tunggu negara pada tahun 2021? Saya nampak dua perkara yang akan berlaku ya dalam 2021 tu yang menyumbang kepada pemulihan fasa pemulihan ekonomi kita. Yang pertama adalah permintaan ataupun perbelanjaan akan kembali pulih bila mana tiada lagi sekatan untuk melakukan pekerjaan dengan pakej rangsangan yang berlaku. Jadi kita jangkakan memang akan berlaku restore dalam permintaan ya, kembali normal. Yang kedua, saya jangkakan dalam tempoh PKP ini akan ada kita dah nampak pun sebenarnya beberapa inovasi, beberapa perubahan dalam pasaran telah berlaku. Perubahan dalam pasaran ini adalah perubahan yang baik dan ia menyumbang kepada penambahbaikan sektor perniagaan itu di tahun 2021. Kita nanti kalau ada masa boleh saya ceritakan contohnya ya. Kita tahu bahawa dalam rantaian bekalan makanan, fungsi orang tengah atau pengaruh peranan orang tengah mempengaruhi harga di antara petani dan juga di pasaran. Jadi dalam tempoh PKP sekarang ini sudah ada inovasi saya tengok dalam perubahan dalam pasaran yang mana golongan petani ataupun golongan pengeluar sektor pertanian itu boleh terus niagakan barang mereka ke sasaran iaitu kepada market di sana tanpa memerlukan sangat bergantung kepada orang tengah. Itu telah berlaku pada masa ini. Okey, baiklah. Terima kasih banyak Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Saari, Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UPM atas pandangan itu tadi.